Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أحسن خلقنا وأفصح ألسنتنا وسدد به لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, serta mudah-mudahan diberi kita istiqamah untuk melakukan amal ibadah sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di alam barzakh, di alam kubur, di akhirat nanti insya-Allah. Jadi tajuk tazkirah kita pada siri yang keempat ini iaitu zakat dan bakhil. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan zakat, yang mana ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Ada juga riwayat yang mengatakan, ada riwayat hadis yang menyatakan zakat ni rukun yang keempat, rukun Islam yang ketiga ataupun yang keempat. Jadi berkenaan dengan zakat, zakat ni bila sebut zakat maka ia berkait dengan puasa. Zakat yang dikeluarkan ketika bulan Ramadan, bulan puasa ni, iaitu zakat fitrah ataupun disebut juga dengan zakat badan. Zakat badan, zakat fitrah. Jadi berkenaan dengan tajuk zakat dan bakhil, sebagaimana yang kita telah maklumi, qadar zakat pada tahun ini di antara majlis-majlis agama Islam di negeri-negeri yang menetapkan harga zakat fitrah yang paling rendah sekali, iaitu RM7. RM7, RM14 dan RM21. Kenapa? Kerana mengikut qadar zakat harga beras, berdasarkan harga beras, iaitu makanan asasi, makanan ruji kita orang Malaysia ni, iaitu makan nasi, beras, berdasarkan dengan harga beras lah. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa qadar zakat di negeri Kelantan ni iaitu RM7 sahaja. Walaupun begitu, mana-mana pembayar yang ingin membuat bayaran yang lebih seperti RM14 ataupun RM21, maka boleh berdasarkan keselesaan menurut harga beras yang dimakan. Maka itu adalah digalakkan. Bila kita teliti, bila kita meneliti kepada kualiti beras di pasaran, maka peratus kualitinya tertulis pada plastik beras masing-masing. Ada yang 5%, ada yang 10% dan sebagainya. Begitu juga terdapat pelbagai jenis jenama beras. Ada beras tempatan dan ada beras yang diimport, seperti beras nasional, Kurnia, Nagasari, Timun, Pisang, Arnak, Mangga, Faiza. Dan ada juga beras basmati, Pakistan, India, Kashmir. Maka sudah pastinya bila jenama beras tu berbagai, ada beras siam, ada beras tempatan, ada beras daripada negara India, Pakistan dan sebagainya, maka harganya mestilah berbeza-beza. Jadi tuan-tuan, maka perlu kepada ketulusan hati
dalam membayar zakat fitrah pada tahun ini. Yang mana amat perlu kita adanya dalam diri kita ni ketelusan hati dalam membayar zakat fitrah. Kerana apa? Kerana berdasarkan 3 jenis harga yang disertakan, 7, 14 dan 21 ringgit. Tuan-tuan, adakah kita tidak malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala kerana beras yang kita makan adalah beras yang berkualiti, beras yang mana harganya yang amat mahal ataupun paling mahal. Tetapi bila kita keluarkan zakat, kita memilih harga yang paling murah. Satu gantang 7 ringgit. Satu gantang 7 ringgit. Biasanya kalau 1 kilo tu 3 ringgit setengah, 4 ringgit sekilo. Sekilo tidak sampai lebihlah 1 cupok. Secupok 600 gram lebih. 4 cupok bersama dengan 1 gantang, iaitu 2 kilo lebih. 2 kilo lebih bersama dengan 1 gantang. Jadi bila kita keluarkan zakat, 7 ringgit 1 gantang ni dikira harga beras yang amat murah lah. Yang amat murah, bukan yang paling murah. Kerana apa? Kerana berdasarkan daripada kemampuan rakyat, kemampuan penduduk. Yang ada penduduk yang sederhana, ada yang kaya, ada yang miskin. Kedudukan keadaan penduduk rakyat negeri Kelantan dan negeri yang lain itu. Jadi bila kita keluarkan zakat fitrah 7 ringgit, cuba kita tepuk dada, tanyalah iman dan hati masing-masing. Kerana perkara ini memerlukan keikhlasan hati, tidak seperti zakat harta yang telah ditentukan nisab dan haulnya. Jadi tuan-tuan, jangan kita bakhil untuk berzakat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menegur orang yang bakhil dengan firman-Nya, yang bermaksud, janganlah orang-orang yang bakhil dengan barang-barang, dengan harta yang dikurniakan Allah kepadanya, dia mengira bahawa bakhil itu lebih baik bagi mereka. Bahkan bakhil itu adalah keburukan dan kejahatan bagi mereka. Nanti di akhirat mereka akan dikalungkan ke leher mereka barang yang mereka bakhilkan itu di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan 2 orang anak Nabi Adam AS yang bernama Habil dan Qabil. Qala ta'ala, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah 2 orang anak Nabi Adam. Yang kata tafsirnya, ulama tafsirnya menamakan iaitu nama Habil dan Qabil. Kisahnya Nabi Adam AS daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala menyuruh anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil ini, Allah Taala suruh berkorban. Jadi Habil ini bekerja sebagai penternak binatang, Qabil pula bekerja sebagai petani. Maka Habil telah mencari kambing ataupun domba kibas yang paling dia sukai. Maka dia ingin korban pada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Qabil pula mencari gandum yang buruk-buruk, maka Allah Taala menerima korban Habil.
yang mana dia telah memilih kambing ataupun kibas yang dia paling sukai, lalu diterima korbannya. Jadi hakikat sebenarnya berdasarkan ketulusan ikhlas kita. Jadi orang yang tidak ikhlas dalam bersedekah, dalam berzakat, maka mungkin Allah Ta'ala tidak menerima zakat dan sedekah bagi orang yang berkira-kira, bagi orang yang tidak ikhlas hati untuk menafkahkan, bersedekah, berzakat kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, selain itu, zakat fitrah kali ini diukur pada taraf hidup sesebuah keluarga dan dikaitkan dengan kemampuannya berbelanja. Seterusnya menunjukkan sumber kewangan yang dimilikinya. Kita renungi juga sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang bakhil dalam berzakat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya, barang siapa yang diberikan Allah harta kekayaan lalu tidak menafkahkan zakatnya, maka harta tersebut akan menjelma menjadi ular yang besar pada hari kiamat nanti. Yang mana ular itu akan mengalungi, akan membelit lehernya, seraya ular itu berkata, "Aku adalah harta simpanan kamu." Kemudian Rasulullah membaca ayat di atas, iaitu janganlah orang-orang yang bakhil dengan barang-barang yang dikurniakan Allah kepadanya mengira bahawa bakhil itu lebih baik bagi mereka, bahkan kejahatan bagi mereka. Nanti mereka akan dikalungkan ke leher mereka barang yang mereka bakhilkan itu, iaitu ular, pada hari kiamat nanti. Disebut dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali bahawa pada satu hari ketika Nabi Yahya AS telah bertemu dengan Iblis, maka Nabi Yahya bertanya, "Wahai Iblis, ceritakanlah kepadaku, siapa orang yang paling engkau sukai dan siapa pula yang paling engkau benci?" Maka Iblis menjawab, "Yang paling kusukai adalah orang mukmin yang bakhil, dan yang paling kubenci adalah orang fasik yang pemurah." Maka Nabi Yahya AS bertanya, "Mengapa wahai Iblis?" Maka Iblis menjawab, "Kerana kebakhilan bagi orang yang bakhil itu sudah cukup bagiku. Sedangkan orang yang fasik tetapi pemurah, aku bimbang. Dengan sebab pemurahnya itu, Allah Ta'ala membukakan pintu hidayah kepadanya. Dengan sebab kemurahannya itu, maka Allah Ta'ala menerimanya menjadi orang yang beriman, bertakwa." Kemudian Iblis berlalu sambil berkata, "Kalau engkau bukan Yahya, maka aku tidak akan ceritakan kepadamu." Kesimpulannya, tuan-tuan, dalam kita berzakat fitrah pada tahun ini, sementelahan pula diberikan pilihan menunaikannya berdasarkan nilai harga beras yang dimakan, maka cerminlah diri tuan-tuan. Tunaikanlah zakat, tunaikanlah tanggungjawab membayar zakat fitrah mengikut kemampuan masing-masing, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bakhil, yang mana hartanya akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat, serta dia menjadi kekasih Iblis. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Yang baik dari Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.